Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam Adibah Channel. Okey, topik hari ini saya nak sentuh berkaitan dengan period cup ataupun kita panggil dia cawan untuk orang yang tengah period. Okey. Jadi, kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe dan tengok sampai habis. Topik pada hari ini berkaitan dengan period cup sangat penting kepada golongan wanita yang ingin mencuba tukar kepada pad ataupun tempen kepada period cup. Sebenarnya period cup ni dah sangat famous dalam kalangan wanita di luar negara ataupun di belah barat. Okey, kenapa mereka menggunakan period cup ni? Terlalu banyak dia punya faedah period cup ni kepada diri mereka. Jadi mereka lebih tahu daripada golongan kita. Okey. Jadi pada hari ini saya ingin kupaskan sedikit tentang kebaikan menggunakan period cup. Lepas tu cara macam mana kita nak guna, cara kita bersihkan period cup dan apakah keburukan apabila kita. Okey, jom kita tengok satu persatu kebaikan kita menggunakan period cup. Okey, pertama sekali dia adalah reusable. Maksudnya kita boleh guna banyak kali berbanding dengan pad ataupun tempen. Bila kita guna, kita dah akan buang. Okey, tapi untuk period cup, lepas kita guna, kita boleh cuci dan kita guna lagi. Okey, begitulah sehingga cycle kita habis sampailah dia punya period cup tu expired. Okey, setiap period cup dia berbeza-beza instruction dia. Jadi kalau kita beli produk tersebut, kita kena tahu pasal period cup yang dihasilkan oleh kilang tersebut. Okey, kebiasaannya dalam masa tempoh 6 bulan ataupun setahun kita boleh gunakan period cup tersebut. Okey, yang kedua, kita boleh eco-friendly. Maksudnya kita tak perlulah buang lagi pad ataupun tempen sebab kita guna period cup. Yang ketiga, mudah. Okey, mudah dari segi nak menggunakan period cup. Mudah untuk keluarkan, mudah untuk dimasukkan ke dalam private area kita. Lepas tu tidak ada lagi masalah bocor apabila period kita terlalu banyak. Okey, penggunaan period cup ni dia hanya boleh maksimum 12 jam sahaja. Kalau dah lebih 12 jam itu tidak bagus. Okey, kita tengok pula flow kita sama ada heavy ataupun mild sahaja. Kalau kita punya flow heavy, 6 jam pun dah cukup untuk kita keluarkan cup tu dan buang kita punya period dalam toilet. Okey, yang seterusnya macam mana kita nak pakai period cup ni? Nanti korang boleh tengok video yang ada dekat YouTube. Dah banyak orang buat video tentang macam mana kita nak guna period cup tersebut. Okey, tetapi poin ni saya nak highlight sekali adalah cara kita menjaga period cup tersebut dari segi kebersihan. Okey, bagi pendapat saya, period cup ni macam kita pakai contact lens. Sangat-sangat penting tentang kebersihan dan macam mana kita nak jaga period cup tersebut. Sebab kita guna dia banyak kali. Okey, macam contact lens. Okey, macam tu korang jaga contact lens, macam itulah juga kita nak jaga period cups. Sebelum guna kena sterilize dengan rendam dalam air dan bagi dia boil dalam air dalam masa 5 minit. Lepas tu kita bersihkan guna mild soap, lepas tu kita baru pakai. Okey, lepas pakai tu kena buat repeat benda yang sama. Okey, macam itulah, agak leceh tapi kalau korang berminat untuk guna, korang kena jaga part kebersihan. Okey, yang seterusnya cara untuk kita pilih. Macam mana cara nak untuk kita pilih period cup yang sesuai dengan kita. Okey, pertama sekali saya ada baca mereka cakap kalau nak guna period cup ni kena tahu kedudukan rahim kita. Okay, sama ada kedudukan rahim kita ke bawah ataupun kedudukan rahim kita terlalu tinggi. Jadi pemilihan period cup tu sangat penting supaya kita tak ada masalah yang tak selesa ataupun tak boleh nak cabut di line akar masa. Okey, next kita masuk bagaimana kita nak pilih period cup yang sesuai untuk diri kita. Okey, pertama sekali kena tahu kita punya cervix kedudukan. Okey, cervix tu adalah rahim lah. Rahim kita dekat bawah ke, normal ke, tinggi sangat ke, itu yang kita kena tahu. Okey, berdasarkan kedudukan cervix ni kita boleh buat pemilihan period cup tadi. Okey, yang kedua kita fokusnya adalah saiz period cup tersebut. Okey, kalau ikut yang saya baca ada 3 saiz. Mini size, saiz kecil dan saiz besar. Untuk mini size
biasanya digunakan oleh remaja, teenager lah. Okey, untuk saiz small biasanya kita bagi kepada orang yang berumur 30 tahun ke bawah dan tidak pernah bersalin secara normal, okey, melalui private area. Okey, yang ketiga, kalau yang besar tu biasanya 30 ke tahun ke atas dan pernah bersalin normal. Okey, jadi kena tahu part tersebut juga. Jadi kalau korang teenager, saya tak galakkan untuk pakai yang period cup tersebut sebab korang belum kahwin. Kalau dah kahwin tak apa, okey? Sebab Mak Saleh ni lain kisah dia. Kita orang Islam kena jaga part tersebut sebab itu adalah kita punya mahkota, okey? Kita masuk tentang keburukan menggunakan period cup. Okey, apa-apa benda pun mesti ada kebaikan dan keburukan. Untuk keburukan period cup ni, kita perlu tahu bahawa period cup ni boleh juga menyebabkan risiko jangkitan kuman dekat private area ataupun tak selesa dekat private area kita. Okey, macam mana boleh terjadinya jangkitan kuman? Sebab tadi saya dah highlight, period cup ni kena jaga betul-betul dari segi kebersihan. Jadi setiap kali guna, kena sterilize, kena cuci betul-betul dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul. Dari segi penjagaan tu sangat-sangat penting. Bayangkan kita menggunakan period cup tu banyak kali tapi kita tak menjaga kebersihan dia dan kita masukkan dalam private area kita. Okey, itu akan menyebabkan risiko jangkitan kuman dekat private area. It's very not good. Okey, jadi jagalah kebersihan. Apa-apa yang kita buat, kebersihan itu adalah nombor satu. Bayangkan macam anda pakai period cup ni macam pakai contact lens. Kan nak masuk dalam mata, sama juga. Contact lens pun kita kena jaga dia punya kebersihan supaya tak terjadi jangkitan kuman dalam mata kita. Okey, it's the same concept. Okey. So, kalau sesiapa-siapa yang kat luar sana nak pakai period cup compare to nak pakai tampon ataupun pad, boleh belajar dulu sebelum anda beli. Okey, pastikan anda betul-betul berani, faham cara nak guna dan korang boleh refer dekat banyak video yang ada dibuat macam mana nak pakai period cup tersebut. Okey, kalau saya nak tunjuk kat sini, saya tak beli benda tu, jadi sangat susah. Jadi saya akan sertakan video yang korang boleh tengok. Saya harap banyak-banyak membantu anda semua untuk buat pilihan terbaik. Okey, jom kita tengok sama-sama macam mana kita nak guna period cup tersebut. Okey, ini adalah salah satu video yang ada dekat YouTube, korang boleh cari. Okey, ini contoh produk yang dihasilkan oleh Organic Cup. Okey, pertama sekali apa yang saya tengok, dia kena sterilize dulu period cup tersebut di dalam air boiling water. Okey, dalam masa 5 minit macam tu untuk sterilize for the first time kita guna period cup tersebut. Okey, next, lepas tu dia boil. Macam tu kita nak masukkan period cup tu, kena bersihkan tangan dulu, cuci-cuci bersih dulu, lepas tu basuhkan dengan mild soap yang diorang provide. Lepas tu cari keadaan position macam mana kita nak masukkan period cup tersebut, nak duduk ke, nak angkat kaki sebelah ke, nak cangkung ke. Okay. Lepas tu mak tengok cara macam mana dia lipat dia punya period cup tu. Tolak macam tu, gitu. Okey, pastikan dia punya lubang tu dekat depan tu small lah untuk kita masukkan dalam private area kita. Okey. Dia ada banyak cara untuk lipat, sama ada kita nak tekan macam tu ke ataupun lipat yang macam second step ni yang ditunjuk. Macam tu pun boleh. Okey. Lepas dah lipat semua tu, dah small enough, kita masukkan di dalam kita punya private area. Okey, kita tengok apa yang dibuat. Bila dah masuk ke dalam tu, dia akan membuat satu vacuum tau, supaya benda tu tak bocor. Okey, bila tak bocor tu yang bagus dia punya period cup tu. Okey, kalau macam nampak dia macam kepek lagi, tak ada vacuum lagi, kita kena twist dia punya cup tu sikit supaya dia fully terbuka.
Okay, bila kita tarik dah tak keluar tu maksudnya dah betul lah. Okay, dah safe untuk korang guna during your period. Okay, ini adalah pelinci ataupun orang panggil dia lubricants. Korang sapu dekat tempat depan tu untuk pastikan bila korang pakai tu mudah untuk masuk. Okay, ini contoh dia tunjuk macam mana period cup tu masukkan dalam private area dan ditampung kita punya period. Okay, inilah tempen. Ini tempen. Kalau siapa pernah guna, saya tak pernah guna. Macam mana tempen dia berfungsi, macam tu lah. Dia serap air. Dia macam kapas tapi dia dalam bentuk macam ni. Okay, kita masukkan ke dalam private area kita juga. Okay, so dia buat bandingan lah. Cakap period card ni lagi boleh tampung period yang banyak compare to tempen. Okay, so korang lagi selesa, tak perlu tukar banyak kali. Okay, jadi maksimum dia 12 jam je guys. Jangan lebih 12 jam. Kalau banyak, buang je. Okay, cara nak buka dia punya period cup tu, jom kita tengok. Sama je, basuh tangan, kena guna sabun. Lepas tu tarik nafas. Okay, lepas tu cari kedudukan position yang betul untuk keluarkan dia punya cup. Nak mencangkung, nak duduk, nak angkat kaki sebelah ke. Lepas tu tarik tu tak boleh tau. Dia kena pembantuan kita punya perut. Macam tolak dia. Lepas tu picit sikit. Lepas tu keluarkan dan buanglah period kita tu dalam toilet. Okay, something like that. Lepas tu basuh macam biasa. Lepas guna kena basuh. Okay, basuh lap. Guna sabun. Okay, tengok dia guna organic wipes, macam something like alcohol swab macam tu. Dan kita simpan. Lepas tu kalau nak guna untuk next day, pakai lagi. Okay, kalau kita dah habis cycle period kita, the best thing is to sterilize your cups. Okay, so, lepas tu simpan dalam beg yang dibagi. Itulah cara macam mana nak guna period cup. Harap membantu anda. So tengok kat sini, ini adalah kawasan, ini adalah cervix kita. Kalau tengok ada 3 different kedudukan, sama ada di normal ataupun too high cervix kita ataupun too low cervix kita. So kena pilih tempen pula period card yang sesuai dengan keadaan cervix kita. Okay. Itu dia potong sebab dia punya tak nak bagi dia panjang. Okay. Itu sahaja. Okay, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you sebab tengok sampai habis. Bye.